Berhormat Julutong. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Stampin. Terima Juga 13 kasih minit. yang berhormat Tuan Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin minta maaf kerana tadi nama saya sebut tak ada di sini kerana berhadir dalam satu sesi libat urus dengan Menteri Kewangan di pejabat beliau, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah ucapan Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang di-Pertua, minggu lalu Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan telah menandatangani satu MOU transformasi dan kestabilan politik, dan beberapa hari lalu kita juga menyambut Hari Malaysia ke-58 pada 16 hari bulan September. Memandangkan rakan-rakan saya telah menyebut tema-tema lain pada MOU itu serta plan pemulihan ekonomi bagi negara, tambahan pula saya hanya mendapat 13 minit kesuntutan masa. Oleh itu saya hanya akan menumpukan perbahasan saya pada item kelima dalam lampiran MOU, iaitu pelaksanaan perkara di bawah Perjanjian Malaysia MA63. Setelah 58 tahun pembentukan Malaysia, Yang di-Pertua, kita menjangkakan sebuah negara yang lebih bersatu padu dengan rakyat dari Malaysia Timur dan Malaysia Barat, bercakap dengan kemakmuran bersama dan pembinaan negara. Itu jangkaan kita. Tapi malangnya ini bukan apa yang terjadi. Bukan sahaja wujud banyak perpecahan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia, ekoran tindakan UMNO dan PAS yang berterusan memainkan isu-isu kaum dan agama, wujud juga lagi lebih banyak perpecahan antara timur dan barat. Lebih ramai rakyat Malaysia kini ada berbincang tentang kemerdekaan, independence of Sarawak, permisahan Sarawak daripada Malaysia. Inilah satu topik yang amat hangat dibincangkan. Kalau kita tengok social media, kalau kita tengok WhatsApp, itu memang satu topik yang amat hangat dibincangkan, dan ini bukan satu perkara yang kita dapat mengabaikan. Salah satu faktor utama yang membawa kepada sentimen independence Sarawak adalah kemajuan yang tidak adil dan sebelah pihak antara Malaysia Barat dan Sarawak, sehingga ramai rakyat Sarawak merasakan bahawa pada 16 September 1963 kita telah beralih dari jajahan kerajaan British ke jajahan kerajaan Melaya. Itulah perasaan sentimen yang telah diluahkan oleh ramai orang Sarawak. Hakikat bahawa rakyat Sarawak kekal menjadi antara yang termiskin di negara ini juga tidak berbantu melembutkan sentimen tersebut. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan bahawa pendapatan boleh guna isi rumah sederhana untuk Sarawak pada tahun 2019, iaitu medium household disposable income, hanyalah ringgit Malaysia 3,994, sementara pendapatan boleh guna isi rumah sederhana untuk negara, iaitu the national figure for disposable household income, adalah 5,100 dan 16 ringgit Malaysia. Ini menunjukkan bahawa purata pendapatan isi rumah rakyat Sarawak jauh di bawah paras sewajarnya berbanding dengan pendapatan isi rumah purata negara. Sudah tentu, kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap situasi yang tidak seimbang ini. Namun begitu, kerajaan GPS Sarawak yang selama ini merupakan BN Sarawak, sebelum ini merupakan BN Sarawak yang telah memerintah negeri selama 58 tahun, juga harus dipersalahkan. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan negeri telah mengumpulkan simpanan sebanyak 26 bilion sambil memastikan rakyat Sarawak miskin.
dan berpendapatan di bawah standard kebangsaan kita. Apa maksudnya untuk rakyat orang Sarawak walaupun kerajaan ya kaya tetapi rakyatnya miskin di bawah paras pendapatan nasional. Untuk mengelakkan daripada dipersalahkan sebagai pihak yang menyebabkan rakyat Sarawak miskin, para pemimpin GPS berterusan menyalahkan kerajaan persekutuan atas situasi ini. Bagi menangani masalah pembangunan ekonomi yang tidak seimbang, antara wilayah ini saya rasa peruntukan yang lebih banyak daripada suntikan tambahan 45 bilion yang kita cadangkan, yang Pakatan Harapan cadangkan di dalam MOU itu harus diberikan kepada untuk membantu masyarakat dan perniagaan di Sarawak, dan lebih besar proportionnya haruslah disuntikan untuk Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, selama 22 tahun pentadbiran PH, kami telah meningkatkan bahagian proportion peruntukan pembangunan nasional untuk Sarawak. Saya berharap trend ini dapat diteruskan oleh kerajaan sekarang. Yang Berhormat Kapit mungkin nak membantah apa yang diusahakan oleh kami PH, tapi angka itu tak berbohong. Kalau tengok angka yang kami angka bajet yang kami luluskan semasa kami menjadi kerajaan berbanding dengan bajet yang diluluskan oleh kerajaan PN, memang proportion untuk Sarawak dari segi peruntukan pembangunan adalah lebih banyak. Okey, itu Kapit setuju sekarang. Okey. Sejak beberapa berkenaan pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang lalu yang telah diumumkan dan diperuntukkan sejak Mac 2020, saya juga meminta menteri-menteri dalam jawapan mereka untuk memberikan perincian mengenai angka dan perkadaran yang diperuntukkan untuk Sarawak. Faktor utama kedua, Datuk Yang di-Pertua, faktor utama kedua yang membawakan kepada peningkatan sentimen permisahan dalam kalangan rakyat Sarawak adalah kekhawatiran dan ketakutan terhadap cara kerajaan persekutuan menguruskan soal berkaitan agama. Sejak akhir-akhir ini, terdapat cadangan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri dari PAS yang mengumumkan bahawa kerajaan sedang mengusahakan 4 undang-undang syariah merangkumi sekatan penyebaran agama bukan Islam. Association of Churches in Sarawak, iaitu Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak, telah memberi respon yang saya akan quote dalam di sini. As Malaysians come together to celebrate our 58th Malaysia Day, SES, iaitu Association of Churches in Sarawak, considers such or any further attempts to introduce Sharia views affecting non-Muslim religions as directly contravening the very spirit of the formation of Malaysia, where Sabah, Sarawak, and Malaya are equal partner. Datuk Yang di-Pertua, artikel ke-7 dalam Malaysia MA63, Malaysia Agreement itu ada memperuntukkan bahawa the government of the Federation of Malaya, North Borneo and Sarawak will take such legislative, executive or other action as may be required to implement the assurance, undertakings and recommendations contained in Chapter 3 of and Annexes A and B to the report of Intergovernmental Committee, signed on 27 February 1963, insofar as they are not implemented by express provision of the Constitution of Malaysia.
Dan apakah terdapat dalam chapter 3 of the IGC report? Perkara pertama yang diperuntukkan dalam bab ketiga dalam IGC report ini adalah hak yang dijamin untuk kebebasan beragama di persekutuan. Langkah timbalan Menteri PAS ini yang disokong oleh Perdana Menteri dilihat sebagai satu langkah untuk mengguncang dan memusnahkan asas pembentukan Malaysia. Malah ada yang melabelkan sebagai satu langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Taliban. Perkara ini tidak menghairankan kerana ia dikeluarkan oleh PAS, yang dibuat oleh PAS kerana ada pemimpin PAS yang mengucapkan tahniah kepada kerajaan Taliban yang menguasai atas penguasaan mereka di Afghanistan. Tak lama kebelakangan ini. Datuk Yang di-Pertua, kita membentuk Malaysia pada tahun 1963 sebagai satu negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi negara. Sarawak tidak bergabung untuk membentuk Malaysia bagi menjadi satu negara Taliban. Sekiranya kerajaan persekutuan dengan PAS sebagai rakan kongsi dan GPS memberikan sokongan penuh berhasrat untuk meneruskan agenda PAS. Sebegini, terdapatlah alasan bagi Sarawak untuk berpisah dari negara ini kerana ia telah memusnahkan asas pembentukan Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kenyataan Menteri Undang-Undang dari GPS mendakwa tidak tahu mengenai kerja-kerja mendraft undang-undang seumpama itu dilihat tidak membantu. GPS merupakan sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan menerusi sokongan GPS juga PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Bagaimana seseorang itu boleh kata beliau tidak tahu atau mengelak tanggungjawab susulan tindakan rakan kongsinya dalam kerajaan. YB minta rumuskan YB ada Okey, besar. sebagai kesimpulan, untuk kita mengusahakan perkara-perkara dan implementasi MS63, saya ingin mengatakan bahawa kita semua mahu Malaysia sebagai satu negara yang maju dengan kemakmuran bersama. Common prosperity for all. Bukan sahaja di antara semua kaum, tetapi juga di antara wilayah yang berlainan, iaitu the East and the West. Terdapat juga perkara-perkara yang kita sebagai rakyat Sarawak yang pegang teguh di hati dan antaranya kebebasan untuk beragama. Sehubungan dengan ini, saya mengesah kerajaan untuk tidak melanggar batas dan hak ini bagi mengelakkan daripada perpecahan lebih banyak lagi di antara rakyat. Dan untuk menangani apa yang dibuat oleh Timbalan Menteri dari PAS itu, saya mengesah supaya Perdana Menteri perlu tampil memberi jaminan kepada seluruh rakyat Malaysia sebagai Perdana Menteri yang mengaku sebagai keluarga Malaysia bahawa tiada undang-undang seumpama itu akan didraft, dibentang dan diluluskan di Parlimen. Perdana Menteri perlu mengeluarkan kenyataan tegas seumpama itu bagi meredakan kekhawatiran dan ketakutan orang-orang bukan Islam di negara ini dan untuk meyakinkan seluruh rakyat Malaysia bahawa beliau benar-benar ikhlas terhadap apa yang diperkatakannya sebagai keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stampin.